Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sahabat, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan, sedang penonton sekalian, mari sama-sama kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan, rakan-rakan, sedang penonton sekalian, selamat datang Lambayan Sutera, Zawiyah, Mami, Latifah, Siti Zawiyah, Zulfi, Radin, Arina, Latifah, Zulfi, Wan, Rahaiza, Fauziah, Empawan, Izan, Halimah, Fauziah, Suria, Aini, Acik Mala, Siti Zawiyah, Maria, Bzi, dan semua rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Khabar semua? Kita dah masuk malam ini dah langkah ke 10 Syawal. Sedar atau tidak? Maksudnya 1/3 Syawal dah kita lepas. Bagaimana dengan puasa 6 kita dah selesai. Tahniah diucapkan kepada rakan-rakan yang dapat selesaikan puasa 6 yang Masya Allah dia punya ganjaran yang sangat besar yang Allah janjikan kepada kita semua. Sebelum tu, bagaimana audio dengan video di tempat anda? Video macam tersekat sikit. Kalau di FB, adakah baik di tempat anda atau bagaimana? Cuba komenkan. Dan sambil itu jangan lupa untuk tekan button share, kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada grup-grup kawan-kawan kita. Ajak mereka bersama-sama dengan kita. Satu hari satu muka. Ya, Zainab binti Husin. Satu hari satu muka. Setiap malam kita akan bacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Ya, tersekat sikit. Oh, dekat sana IG pun tersekat So, baik. Sekarang dah okey. So, kalau tanpa buang masa, kita teruskan kita punya info tajwid yang seterusnya. Okey, dah bersedia ke? Boleh kita teruskan kita punya pelajaran. Kita untuk kongsikan info tajwid. Hakim pada malam ini dah masuk langkah ke episod yang ke-275. Alhamdulillah. Baik, info tajuk kita. Kita masih lagi berada dalam topik waqaf. Dan selepas kita bincangkan tentang waqaf yang dibolehkan dan waqaf yang tidak dibolehkan atau disebut sebagai waqaf qabih. Kali ini kita lihat apa yang perhatian ataupun perkara-perkara penting di dalam kita membaca Al-Quran. Di dalam kita memilih tempat manakah yang paling sesuai untuk kita berhenti, supaya kita dapat elakkan daripada berlaku kesalahan-kesalahan seperti yang dinyatakan dalam nota yang disebutkan. Ada banyak, ada 10 perkara. Okay, so kita dah jelaskan 4 daripadanya, iaitu tidak boleh waqaf pada fi'il tanpa fa'il. Kalau saya sebut fa'il, kata kerja tanpa pembuat kerja itu. Tidak boleh waqaf pada pembuat fa'il tanpa ada yang maf'ulun bih. Maksudnya pembuat berhenti pada pembuat, tapi apa yang kena buat itu tidak boleh. Maksudnya kita berhenti pada fa'il, tidak boleh juga. Tidak boleh waqaf pada huruf jar yang selepasnya ada majrur. Tidak boleh waqaf pada mudhaf tanpa mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih semalam kita dah terangkan kan? Saya harap tuan-tuan dan perempuan masih lagi ingat. Mudhafun ilaih untuk kita mudah faham, dua perkataan tapi satu makna. Apabila dua perkataan itu dipisahkan, jadi makna yang berbeza. Kan? Contoh selain daripada papan hitam. Contoh meja makan. Okey, meja makan. Ini bahasa Melayu lah untuk kita mudah faham. Meja makan. Meja makan adalah meja makan itu sendiri. Tapi kalau meja kita pisahkan dengan makan, jadi lain. Meja satu makna, meja, table. Makan itu perbuatan.
Sebab itu tidak boleh berhenti pada mudhaf mudhafun ilaih. Dan seterusnya, yang kelima yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah tentang perkara yang tidak boleh waqaf adalah pada mubtada tanpa khabar. Kalau bahasa Melayu, kita berhenti pada subjek sahaja. Predikat tak ada. Kita berhenti pada subjek. Predikat kita tak sambungkan. So, juga tidak lengkap. Contoh subjek dengan predikat ini adalah contoh, Muhammad seorang yang bersungguh-sungguh. Contoh, Muhammadun mujtahidun. Muhammad seorang yang mujtahid, seorang yang bersungguh-sungguh. Ini adalah satu jumlah yang mufidah. Saya ada sebut sebelum ni, jumlah mufidah, jumlah yang dapat difahami itu boleh kita jadikan sebagai, kita boleh bina terdiri dari dengan dua cara. Yang pertama dengan jumlah ismiyah, dimulakan dengan mubtada dan diakhiri dengan khabar. Juga boleh juga jumlah fi'liyah yang kita sebut tadi, fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Baru lengkap satu sentence yang dapat difahami, jumlah mufidah. So kalau mubtada sahaja tanpa ada khabar, tidak mufidah, tidak dapat difahami, tidak lengkap ayat itu. Itu yang tidak boleh berhenti pada mubtada, tidak boleh berhenti pada subjek tanpa predikat. Okay, dapat kan? Baik, satu lagi tidak boleh, yang keenam kita kongsikan pada hari ini, iaitu tidak boleh waqaf pada benda yang disifatkan tanpa sifatnya. Okey. Contoh, ayah beli kereta cantik. Cantik itu sifat. Cantik itu adalah sifat. Kereta itu yang disifatkan. Tapi kita boleh berhenti pada ayah beli kereta. Nampak tak? Cantik itu kita pisahkan. So tak boleh berhenti dekat kereta tu. Contoh kalau dalam bahasa Arab ataupun dalam Quran dia senang. Sifat dengan mausuf ataupun sifat dengan yang disifatkan itu biasanya dia sama. Perkataan dia irama yang sama. Dia punya wazan yang sama. Timbangan huruf yang sama. Contoh, banyak yang berlaku pada mad iwad. Kalau kita perasan, innallaha kana aliman hakiman. Sama kan? Aliman hakiman, wazan yang sama. Aliman, Allah adalah yang disifatkan, sifat dengan aliman. Allah yang maha mengetahui. Hakiman, lagi maha bijaksana. Ada dua sifat di situ, kan? Wallahu ghafurun. Allah itu ghafurun. Ghafurun. Allahu latifun bi'ibadihi. Itu mubtada dengan khabar. Okey. So contoh yang kita bagikan tadi, as-sayyarah al-jamilah. Kereta cantik. As-sayyarah al-jamilah. Itu yang dimaksudkan dengan sifat dan mausuf. Jangan berhenti pada as-sayyarah. Kalau ada, dia punya sifat yang selepasnya. Itu juga tidak boleh berikan. So, dua perkara, jangan berhenti pada mubtada tanpa khabar, jangan berhenti pada yang disifatkan tanpa sifat. Okay, so cukup dulu untuk hari ini. Dua lagi kita beri pertambahan kerana dia terlibat dengan tata bahasa Arab. So kena sedikit penerangan supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang yang baru hadir. Tapi hadir keluar balik. Tak apa, kurang-kurangnya bersama-sama dengan kita sekejap tadi kan. Baik, kita teruskan dengan segmen seterusnya, Talaqi Al-Quran. Pada malam ini kita akan sama-sama baca daripada muka surat yang ke-275. Surat 275. Adakah anda semua dah bersedia?
So kita mulakan bacaan ayat suci Al-Quran kita pada malam ini. Ya, betul. Lambayan sutera Taranum Sikah. Baik, anda dah bersedia dengan Taranum Sikah? Cuba komen sedia. Nak tengok atau masih lagi ada yang nak cari Quran, nak tanda Quran, semalam berhenti dekat mana? Ada ke macam tu? Kalau dah bersedia, kita beri peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk siap sedia. Okay, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan sebentar saja lagi. Dan sambil itu jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada sahabat-sahabat kita semua. Mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Baik. Suratul Nahl. Surah An-Nahli daripada ayat yang ke-73. Baik, rakan-rakan dah sedia Suara saya pun belum pulih sepenuhnya. So tak dapat nak sediakan video lagi untuk petang tadi. Masya Allah, masih lagi kurang kualiti suara. Mudah-mudahan dapat sembuh dengan cepat, dapat cover balik video-video. Saya akan bayar balik, ganti balik video-video yang patutnya setiap hari kita paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kongsikan kepada anda. Baik, kalau dah bersedia, mari kita sama-sama dengan Taranum Sikah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Sedia mula. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Waalaikumsalam, selamat datang Izzat Haikal. Seterusnya ayat yang ke-74. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Ingat bagaimana kita nak sebut huruf tha, makhraj huruf tha. Letakkan lidah kita sentuh pada gigi atas. Gitu. Tha. Al-am-tha. Tha. Kena keluarkan sedikit lidah. Kalau tak keluar jadi huruf sin. Sa. Kena keluarkan lidah. Sekali lagi. Sama-sama. 1, 2, mula. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Ya, begitu. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. سلام. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هل tak boleh. Susah nak sebut roha kalau suara begini Dia mungkin luka di kawasan bawah tekak, kawasan pangkal tekak. So bila sebut roha dia play out sikit. Kita cuba kena suara rendah. Hal yastawuna alhamdulillah. Silakan. Hal yastawuna alhamdulillah. بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون. Seterusnya وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل. Okey, jangan ada yang baca wahuwa kullun. Biasa kalau kita jumpa macam ni kita nak baca kullun. Kullu kan, biasa kita jumpa. Tapi ini baris kaf dari atas. Perhatikan dengan cermat, okey. Baik, kita ambil pada wa huwa kallun. Wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. Al yastawi, saya tak dapat sebut dengan ha dengan sempurna. Hal kat depan je, tak boleh daripada dalam. Al yastawi. Sekali lagi. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Sedia mula. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير.
Seterusnya ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ayat yang ke-80. Dah habis. Ayat terakhir tadi dah selesai dah rupanya. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Sampai ayat 79 saja. Baik. Alhamdulillah rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah selesai sama-sama bacakan daripada ayat suci Al-Quranul Karim pada muka surat yang ke-275, bermula daripada ayat yang ke-73 sehinggalah ayat 79. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran itu memberi ketenangan kepada jiwa kita sebelum kita laburkan tirai pada malam ini, kan? Baiklah, sampai di sini dahulu. Kalau tak ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, so kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di ruang komen. Dan saya mengalu-alukan kedatangan rakan-rakan yang baru hadir bersama-sama dengan kita dalam IQIM Interaktif Quran sama dengan Imam Malik. Kita live setiap malam jam 10 malam untuk kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan. Nak sambung pun kami okey je. Dah cukup dulu. Esok muka surat baru kita sambung, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Tak ada sebarang pertanyaan. Kita jumpa lagi malam esok. Jangan lupa jam 10 malam. Tolong save dan ajak kawan-kawan kita bersama-sama dengan kita agar lebih ramai lagi membaca Al-Quran, melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Moga tempat kita diberkati, khususnya pada rumah-rumah kita sendiri. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.